Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM bagi tempoh di antara 2 Jun hingga 8 Julai 2020, didapati harga tambang penerbangan terutama daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak telah menunjukkan trend penurunan berbanding dengan bulan Mei 2020. Bagi perjalanan bagi bulan Julai 2020 pula, MAVCOM mendapati harga tambang telah terus menunjukkan kestabilan dan hampir menyamai harga purata yang ditawarkan pada tahun 2019. Sebagai contohnya adalah harga tiket bagi laluan Kuala Lumpur Kuching untuk sehala adalah di antara RM200 hingga RM400 jika dibandingkan dengan harga yang telah dikenakan pada bulan Jun 2020 iaitu melebihi RM1,000. Dalam hubungan ini, orang ramai disaran untuk membuat perancangan dengan membeli tiket penerbangan lebih awal bagi mendapatkan tawaran harga tiket yang lebih murah berbanding dengan pembelian di saat-saat akhir. Penetapan harga tambang adalah berdasarkan kepada rasionalisasi sektor perkhidmatan udara domestik pada tahun 2006. Dalam hal ini, kerajaan telah memutuskan bahawa syarikat penerbangan negara yang menyediakan perkhidmatan udara domestik diberikan kebebasan untuk menentukan liputan rangkaian kekerapan penerbangan dan kadar tambang yang ingin ditawarkan berdasarkan permintaan pasaran. Bagi mengatasi masalah kenaikan harga tambang, saya pada 11 Jun 2020 telah mengadakan satu perjumpaan dengan Malaysia Airlines Berhad, MAB, AirAsia Berhad dan Amalindo Air. Semasa mesyuarat itu, syarikat penerbangan telah diminta untuk mempertimbangkan pengurangan harga tambang sejajar dengan keputusan kerajaan untuk memberi pengecualian arahan penjarakan sosial di dalam pesawat. Menurut syarikat penerbangan, walaupun kerajaan telah memutuskan untuk memberi pengecualian arahan penjarakan sosial di dalam pesawat, tiket penerbangan tidak semestinya akan turun dengan serta-merta. Syarikat penerbangan perlu memastikan terdapat permintaan berterusan dan stabil sebelum harga tambang dapat kembali ke tahap normal seperti sebelum wabak COVID-19. Di samping itu, syarikat penerbangan yang mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang, mana-mana laluan penerbangan yang mencatatkan keuntungan dan menampung kos operasi laluan yang tidak menguntungkan. Melalui konsep ini, syarikat penerbangan mampu menawarkan harga penerbangan yang rendah dan mampu dibeli oleh penumpang. Pelaksanaan konsep ini amat bergantung pada jaringan penerbangan yang meluas ditawarkan oleh syarikat penerbangan berdasarkan permintaan. Selanjutnya, Kementerian Pengangkutan pada 7 Julai telah mengadakan satu mesyuarat dengan KPT, MOTEC dan MAVCOM dan syarikat-syarikat penerbangan untuk bincangkan cadangan pengurangan harga tambang. Dan semasa pembincangan itu, kita telah meminta supaya syarikat penerbangan untuk mempertimbangkan pengurangan kadar tambang untuk menawarkan pakej tertentu kepada golongan pelajar IPTA. Syarikat penerbangan dijangka memerlukan masa antara 18 bulan bagi sektor domestik dan 3 tahun bagi sektor antarabangsa untuk pulih sepenuhnya daripada impak wabak COVID-19. Berdasarkan analisa yang dilaksanakan, MAVCOM menjangkakan harga tiket penerbangan akan kembali normal kepada harga purata pada tahun 2019 menjelang November 2020 setelah syarikat penerbangan kembali menyediakan perkhidmatan penerbangan dengan kapasiti sebenar. Akan tetapi ianya bergantung kepada situasi pandemik COVID-19. MOT telah mengarahkan MAVCOM untuk melaksanakan pemantauan pengenaan kadar tambang yang dikenakan oleh syarikat penerbangan secara berterusan dan mengadakan sesi libat urus bagi memastikan harga tambang yang diberikan adalah kompetitif. Di samping itu, Kementerian, MOT, MOTEC dan syarikat penerbangan akan terus bekerjasama meningkatkan kesedaran keyakinan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan bagi menggerakkan dan memulihkan sektor pelancongan domestik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Tuan Lukan Isman. Terima kasih Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, isu berkenaan tentang penerbangan tiket dan juga pembatalan penerbangan adalah isu yang sangat dekat terutama sekali bagi kami di Sabah dan juga di Sarawak. Terutama sekali ketika ini saya dapat lihat harga tiket penerbangan semakin menurun tetapi pembatalan penerbangan masih berlaku. Ini akan menjejaskan pergerakan terutamanya dari sektor korporat dan juga kerajaan. Dan juga saya ingin bertanyakan kepada Yang Berhormat Menteri, saya ingin mengetahui berapakah jumlah bilangan penerbangan yang dibatalkan sejak COVID-19 dimulakan.
dan juga jumlah passenger yang terkesan dan juga berapakah tiket yang dipulangkan ataupun refund telah dibuat dan juga adakah pihak kerajaan dapat memberi satu jaminan kepada pelajar-pelajar IPTA yang akan kembali dan juga akan mendaftar supaya harga tiket ini mampu milik bagi pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sebuti. Banyak soalan dalam soalan tambahan ni. Cuma saya bagi sedikit gambaran apa yang dikendaki oleh Yang Berhormat. Dari segi bilangan penerbangan yang dibatalkan oleh syarikat penerbangan bagi tempoh 6 bulan daripada Januari hingga Jun 2020. Untuk Malaysia Airlines, domestik 32,790. Antarabangsa 12,890. Menjadikan jumlah 45,680. Manakala bagi AirAsia, domestik 71,980, antarabangsa ialah 34,963, menjadikan jumlah keseluruhan 106,943. Malindo pula domestik 9923, antarabangsa 7182, menjadikan jumlah keseluruhan 17105. Jumlah keseluruhan untuk domestik untuk tiga-tiga syarikat penerbangan ialah 114,693 pembatalan penerbangan domestik. Antarabangsa pula pembatalan 55,035 penerbangan dan menjadikan jumlah 169,728 penerbangan yang dibatalkan. Manakala untuk jumlah penumpang yang terkesan, Malaysia Airlines 1.4 juta, AirAsia 2.861 juta, Malindo 54,000, menjadikan jumlah keseluruhan lebih kurang 4.316 juta. Jumlah yang agak besar. Apa yang Berhormat tanya tadi, saya ada maklumat di sini iaitu tentang refund. Ya. Ada 3 kategori. Pertama, penumpang yang dibenarkan menunda penerbangan ke satu tarikh lain oleh MAB sebanyak 1.172 juta orang. AirAsia 38,558 orang, menjadikan jumlah penumpang dibenarkan menunda penerbangan ialah 1.211 juta orang. Manakala kategori kedua, penumpang dibenarkan bayaran balik dalam bentuk credit shell, di mana credit shell itu boleh digunakan untuk membeli tiket penerbangan ke destinasi yang sama atau destinasi yang lain dalam tempoh 2 tahun. Kalau untuk MAB 37,188 orang, AirAsia 1.875 juta orang dan Malindo 54,773, menjadikan jumlah keseluruhan ialah 1.967 juta orang penumpang. Jadi ini adalah sedikit tentang refund. Dan ketiga ialah penumpang diberikan bayaran balik sepenuhnya kos tiket penerbangan termasuk fee dan cas berkaitan. Untuk MAS, untuk Malaysia Airlines 190,444 orang berjumlah 294 juta ringgit. Bagi AirAsia 437,000 orang berjumlah 105 juta ringgit. Dan jumlah keseluruhan ialah 628,070 orang dengan jumlah refund yang telah diberikan ialah 400 juta ringgit. Dan mengenai soalan Yang Berhormat sama ada pelajar IPT akan diberi tambang yang sama, kalau masih lagi dalam kategori ini, kita akan benarkan mereka dalam bentuk credit shell dan mereka boleh terus. Dan kita berharap kita dapat melandaikan lagi graf di mana harga tambang itu akan turun apabila kembalinya operasi secara normal. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.